Kita tahu bahawa politik negara kita sedang berada pada satu titik yang penting. Baru saja 6 bulan yang lalu kita melalui pilihan raya di peringkat parlimen. Dan mau tidak mau pada tahun ini ada 6 negeri yang masih lagi belum mengadakan pilihan raya umum. Termasuklah negeri tuan-tuan, negeri Terengganu. Maka dengan adanya pilihan raya umum yang sedang menanti ini, peringkat negeri, 6 negeri, dia juga membentuk suasana dan juga dinamika politik mutaakhir ini dalam negara kita. Kalau kita amati dan kita lihat strategi, pendekatan, peristiwa yang berlaku, terutama yang membabitkan kerajaan Pakatan Harapan campur BN ini dan campur DAP, maka semuanya ditala dan menghalakan kepada kepentingan politik terdekat, iaitu pilihan raya umum di peringkat 6 negeri. Tadi telah pun banyak disebut, di antaranya yang kegilaan kerajaan ini sekarang ini sedang menjalankan operasi untuk menganiaya, mengenakan tindakan termasuk siasatan dan juga pendakwaan kepada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Kerana apa tuan-tuan? Puncanya satu sahaja. Bila pilihan raya umum di peringkat parlimen baru-baru ini, gelombang kebangkitan rakyat yang cerdik, yang bijak, yang berada pada tahun 2022-2023, mereka celik ilmu. Mereka perhatikan dan mereka menganalisa bahawa kerajaan Perikatan Nasional yang kita pegang sebelum daripada ini dan kepimpinan yang kita tonjolkan dalam era pentadbiran Perikatan Nasional sebelum daripada ini adalah kepimpinan yang benar-benar melaksanakan apa yang dicakap. Walaupun kita tahu banyak kelemahan, tetapi sebagaimana disebut oleh Dato' Awang tadi, kita mengekalkan semangat perjuangan kita yang bersih dan juga stabil. Maka itulah di antara punca utama, faktor terpenting kenapa dalam pilihan raya di peringkat parlimen baru-baru ini rakyat memilih Perikatan Nasional. Bagi Perdana Menteri, bagi DAP, bagi Pakatan Harapan, mereka mesti rombak keyakinan rakyat ini. Bila bercakap tentang bersih dan stabil, bebas daripada salah guna kuasa, bebas daripada rasuah dan sebagainya, maka mereka langgar pimpinan-pimpinan kita dengan pelbagai rekayasa dakwaan bagi mengurangkan dan menghakis sokongan rakyat. Itu sahaja tujuan dia. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa. Bila kita baca, kita bukan pengamal undang-undang, tetapi bila kita baca, kalau tuan-tuan baca, adalah sebuah pendakwaan yang terpilih ataupun disebut selective prosecution. Yang terbaru, Datuk Seri Hamzah tengah makan-makan di pejabat, datang serbuan, ambil telefon, geladah pejabat, cari bukti tak jumpa. Padahal itu tidak ada kaitan dengan beliau. Kerana apa?
Sekarang ini beliau adalah ketua pembangkang. Kalau pergi ke sebelah sana, boleh jadi ketua kerajaan. Maka dia serang orang ini. Dia serang siapa lagi? Termasuk Tuan Guru Presiden kita. Perbicaraan kes petition ini akan diumumkan keputusannya pada 27 Mei. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada pihak kita insya-Allah. Mereka akan cari lagi. Asalkan ada. Boleh dibuat pendakwaan, mereka akan kenakan. Tetapi Alhamdulillah, setakat ini mereka cari-cari, mereka tak jumpa. Dia akan fikir lagi, semata-mata nak pilihan raya. Lagi lambat pilihan raya umum 6 negeri ini, maka lagi ramai yang akan disiasat, didakwa. Keluar macam-macam kenyataan daripada Perdana Menteri. Sekejap hilang banyak tu, sekejap hilang banyak ni. Yang terbaru, 2-3 hari lepas, negara berdepan dengan kehilangan sebanyak 4.5 trilion, bukan lagi bilion. Dalam tempoh 26 tahun dia kata. 4.5 trilion, 4,000 trilion ni payah, orang marang pun payah nak faham. Nak kira banyak mana? Kalau bahasa Kelantan dia kata sejutonnya tu banyak. Kalau kata Kelantan sejutonnya banyak. Tak tahu berapa. 4.5 trilion. Dia kata hilang dan dia telah pun arahkan SPRM supaya menyiasat kehilangan selama 20 tahun lebih 4.5 trilion. Kita tepuk dahi. Macam mana dia buat kira-kira? Kalau 4.5 trilion dalam tempoh 20 tahun, bajet negara kita ambil mudah sekarang ni 370 bilion setahun. 370 bilion setahun. Dan kalau 4.5 trilion hilang, maka separuh daripada bajet yang pernah dibentangkan semenjak 20 tahun lebih yang lalu hilang kerana tiris, diselewengkan, jadi rasuah dan sebagainya. Dia lupa kalau 350 bilion, 340 bilion setahun bajet negara, 170 bilion hilang. Menasabah ke tidak? Separuh 50%. Sedangkan bajet negara kita tiap-tiap tahun, kalau RM100 yang diluluskan di Parlimen, RM80 akan digunakan untuk bayar gaji, bayar pencen, bayar tu, bayar yang macam mana gaji dan pencen juga boleh jadi tiris. 80%. Jadi sebab itulah ini salah satu contoh yang orang duk bercakap, kita bila tengok Perdana Menteri ini kita bimbang. Apa sebenarnya sedang berlaku kepada dia? Bercakap merapu, bercakap gagap-gagap tak tahu ke mana. Dia umum angka tu merapu habis. Ini termasuk yang terbaru. 4.5 trilion hilang. Maknanya separuh daripada bajet negara kita hilang. Sedangkan 80% setiap tahun, dah 20 tahun lebih dah. Perbelanjaan digunakan untuk bayar gaji. Bayar gaji tentu dah masuk akaun penjawat awam. Tak akan berlaku ketirisan. Saya pun, ialah dulu kita bersama dengan mereka ini dan mereka sebahagian daripada kawan-kawan kita dalam Pakatan Rakyat. Saya sempat bertanding tahun 2013 dulu, kali pertama bertanding bersama dengan mereka. Kita mengagumi semangat reformasi yang mereka bawa. Kalau kita panggil ceramah, puak-puak kita hak ni tak ada orang nak dengar. Tapi kalau panggil geng-geng dia, ramai orang dengar. Walaupun sekarang mereka jadi musuh kita, bila dia jadi kerajaan, kita reserve juga. Kita duk fikir, mungkin dia akan buat, kalau tak semua pun hak dia duk bercakap tu dia akan buat lah. Dan itulah yang kita nantikan walaupun dia musuh kita. Kita duk harap
Anwar ni buat sungguh sebagaimana dia bercakap. Saya duk perhati kalau Anwar buat sungguh, kita habislah lepas ni. Nak pakai modal apa tak tahu nak pindah raya. Nak ceramah nak kata apa. Kalau dia buat sungguh, apa yang dia kata nak buat sebelum ni? Royalty dia bukan nak bagi 5%. Terengganu, Kelantan dan negeri-negeri pengeluar minyak ni dia nak bagi 20%. 20%. Tadi Datuk Awang sebut, tak akan lantik di kalangan orang politik pegang GLC, GLIC. Kita perhati satu-satu, hak dia janji. Hak kata minyak harga turun RM1.50 tu, hak tu semua orang tahu dah. Hari ini kita ambil kuasa, esok harga minyak turun. Tu bahasa dia. Kita pun dengar sedap. Masa tu minyak mahal. Kita kata tak apalah kalau tak turun RM1.50, turun 20 sen ke, turun 10 sen ke, turun 5 sen pun, kita dah boleh rasa habis sikit modal kita untuk lawan Pakatan Harapan. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Sidang parlimen baru ni, bila soalan ditanya kepada kerajaan, macam mana dengan royalty untuk Kelantan? Macam mana dengan royalty untuk Terengganu? Jawapan yang datang kepada kita ialah Kelantan, Terengganu, negeri-negeri yang minyak telaga medan telaga minyak duduk 3 batu nautika lebih daripada perairan, maka tak layak untuk dapat royalty petroleum. Apa beza dengan jawapan zaman UMNO jawab kepada kita dulu? Sama. Sekarang siapa Perdana Menteri? Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Yang bila berceramah dengan Tuan Guru Presiden, berceramah dengan kita dulu, berceramah dengan almarhum Tok Guru Nik Aziz di Kota Baru, kita akan bagi royalty ni bukan 5%, 20%. Dan dia petik nama Tok Guru. Idea ni daripada siapa? Hujahnya Tok Guru yang kata berdasarkan kepada agihan kekayaan negara, RIKAZ ni, 20% mesti ditinggalkan untuk orang tempatan yang di mana hasil itu ditemui. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri, dia lupa semua. Kita kata ini masih lagi Anwar Ibrahim ke ataupun dah tukar orang lain? Panah-panah lagi dia berjanji. Contoh lagi, dia kata tak nak lantik orang politik pegang GLC, GLIC. Zaman Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri, sampailah zaman Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, tak ada pun lantik diri sendiri jadi Menteri Kewangan. Melainkan zaman ada salah seorang Perdana Menteri, saya lupa, dia pegang Menteri Kewangan. Tetapi zaman dia, yang dia kata dalam manifesto ada, tidak akan lantik Perdana Menteri jadi pegang, bukan setakat pegang Menteri Kewangan, pegang portfolio pun. Perdana Menteri lah, tak payah pegang portfolio. Itu antara manifesto mereka sebelum daripada ini. Tapi bukan setakat dia sendiri pegang Menteri Kewangan. Waktu diumum dia Menteri Kewangan, saya kata mungkin tak selesai masalah kot. UMNO dok minta nak jadi Menteri Kewangan, DAP pula tak bagi, bergaduh, dindong-dindong, akhir sekali Perdana Menteri pegang sendirilah Menteri Kewangan. Barangkali kita ni orang PAS ni bersangka baik. Ni hak demo kata lebay-lebay ni, kita bersangka baik. Barangkali Anwar ni tersepit sangat, tak ada arah nak buat. Maka dia lantiklah diri dia sendiri jadi Menteri Kewangan. Sebab nak selesai masalah, UMNO duk minta. Syarat UMNO ni, nak dia jadi kerajaan bersama kita, Menteri Kewangan dia nak. Jangan main-main. Dia nak Menteri Kewangan. Tiba-tiba bila dia jadi Menteri Kewangan, dia umum anak dia sendiri jadi penasihat ekonomi kepada Menteri Kewangan. Hak ni saya kata habislah. Memang bukan dia dah ni. Ini jembalang ke apa tak tahulah.
ini penunggu ke saka dia, ni bukan dia. Sebab kita kenal dia dulu bercakap, bukan begitu. Dan kalau saya lah jadi penasihat dia, saya tak akan nasihat dia lantik anak sendiri jadi penasihat. Yang kita pening sekarang, siapa penasihat dia? Sehingga menasihatkan dia untuk lantik anak sendiri jadi penasihat. Penasihat kepada Menteri Kewangan. Kalau tanya kepada orang marang ni pun tak menang siapa. Ini bukan dia. Dengan semangat berkobar-kobar, reformasi. Kalau takak jadi Menteri Kewangan sendiri, nak lantik anak sendiri jadi penasihat, tak payahlah berjuang berpuluh-puluh tahun duk laung serak tekak-tekak reformasi. Reformasi dah, bukan reformasi. Dah mengarut dah ni. Seteruk-teruk UMNO merentah dulu pun, tak ada lantik anak sendiri jadi penasihat kepada Menteri Kewangan. Kita ambil zaman mana teruk pun, tak ada lagi apa yang berlaku pada zaman Kerajaan Pakatan Harapan pada hari ini. Banyak cakap tak serupa bikin. Ada orang tanya saya, dia kata kenapa Anwar jadi macam ni? Kenapa Perdana Menteri ni jadi macam ni? Saya pun tengok, kesian juga. Saya kata, apa sedang berlaku kepada beliau? Sebab lain terus daripada apa yang dia bercakap. Kita ingat kepada hadis Nabi. Nabi SAW sebut, Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah, fa in utitaha bimas'alatin ukilta alaiha, wa in utitaha bighairi mas'alatin u'inta alaiha, atau kama qala Nabi SAW. Nabi kata, wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu minta jawatan. Kalau sekiranya kamu dapat sesuatu jawatan, dengan kerana kamu meminta jawatan tersebut, Allah akan biarkan kamu terbeban melaksanakan kerja-kerja jawatan tersebut. Allah akan biarkan. Tetapi kalau kamu dapat sesuatu jawatan dengan kamu tidak meminta-minta, maka Allah akan tolong meringankan bebanan kamu untuk melaksanakan amanah jawatan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya besar dalam era reformasi lah. Datuk Awang ni umur dia tua sikit tapi nampak dia lebih muda daripada saya. Daripada dulu lagi, dia tak pernah tinggal. Perdana Menteri sekarang ucapan dia, kalau kita menang Putrajaya, hari ini saya akan sumpah jadi Perdana Menteri. Itulah ayat-ayat dia. Kita cari di dalam ada orang bercakap macam tu. Tok Guru Presiden, bila Tan Sri Muhyiddin Yassin angkat sumpah jadi Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin panggil Tok Guru, pilih nak jadi menteri apa? Tok Guru pilih nak jadi menteri apa? Tok Guru kata dia tak payah jadi menteri. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun terkejut. Ketua parti yang dengan idea dan kesungguhan siang malam Tok Guru masa nak tubuh kerajaan, saya dengan Datuk Awang dan juga ahli-ahli parlimen yang lain, terpaksa bersengkang mata, tunggu arahan begitu, arahan begini, arahan begitu, sehinggalah diumumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Tapi bila dapat kuasa, Tan Sri Muhyiddin Yassin tanya Tok Guru nak jadi menteri apa? Tok Guru, dia kata dia tak jadi menteri. Ada tak dalam Malaysia? Ada tak dalam dunia pada hari? Tak salah dalam Malaysia, dalam dunia ada tak? Dia ketua parti, dia ahli parlimen, dia tak ada kes mahkamah, dan dia memang layak jadi menteri. Bila orang tanya nak duduk menteri mana, dia kata dia tak jadi menteri pun tak apa. Kalau orang lain berebutlah. Berebutlah orang lain. Tak sedap mana jadi menteri ni. Serabut kena pakai elok, kena masuk ofis hari-hari, kena pergi sana, pergi sini.
Otak pun serabut, banyak masalah. Masalah tu masalah ni macam-macam. Ada jugalah yang seronok-seronok dia tu, ada jugalah hasdak dia tu. Tapi Tok Guru talak. Tok Guru talak. Kalau Tok Guru kata dia nak jadi menteri KDN, boleh, tak ada masalah. Bukan payah mana pun jadi menteri ni. Asalkan kita fokus dan kita utamakan kepentingan rakyat lebih daripada kepentingan peribadi. Tapi apa yang berlaku pada hari ini, dia lantik diri dia jadi Perdana Menteri. Daripada dulu dia dah sebut dia nak jadi Perdana Menteri, dia nak jadi Perdana Menteri. Sedangkan hadis Nabi bagi peringatan. Siapa-siapa minta jawatan, kalau dapat jawatan tersebut dengan sebab dia meminta-minta, maka Allah tidak akan tolong. Allah Ta'ala serah kepada dia untuk selesai sendiri. Tapi kalau dapat jawatan, kita pun tak tahu. Tiba-tiba orang umum amanah, kita suruh pergi bertanding, kita suruh pergi duduk situ, duduk sini. Saya ingat waktu pergi Tan Sri Muda Asean jadi Perdana Menteri, dia panggil buat majlis makan-makan. Masa tu kabinet tak ada, dia seorang Perdana Menteri, 2 minggu, 3 minggu lebih. Saya tak ada kereta daripada Kuala Lumpur, tumpang Datuk Awang. Pergi ke Datuk Awang. Selesai majlis tu, petang tu nak diumum pembentukan kabinet. Selesai majlis dengan Perdana Menteri, kita pun balik. Balik naik kereta sampai highway tu, duk sembang dengan Datuk Awang. Kata buka radio tu nak dengar kabinet baru kita siapa dia. Masa tu baru kita tahu. Saya kata berhenti tepi, saya berdebar, kenaling tak boleh buat apa dah ni. Datuk Awang pun sama, saya dengan dia dalam kereta tu. Kita tak minta. Ini didikan kita, tarbiyah kita. Tapi Perdana Menteri yang ada pada hari ini daripada 20 tahun dulu, dia duk minta, dia nak jadi Perdana Menteri. Dia bergaduh dengan Mahathir pun kerana dia tak sabar nak jadi Perdana Menteri. Padahal jawatan dah timbalan Perdana Menteri dah waktu tu. Kalau dia sabar sedikit, dia tak perlu lalui proses yang panjang reformasi bagai. Dia dah boleh jadi Perdana Menteri. Tapi dia tak sabar, menyebabkan berlaku macam-macam cerita. Akhirnya dia pecat daripada UMNO. Lepas dia pecat, kita pun dengar ceramah-ceramah dia, asyik dia sebut dia nak jadi Perdana Menteri. Tak ada dalam tarbiyah kita lagi tu. Kerana kita takut kepada hadis Nabi. Dapat jawatan, Tuhan tak tolong. Semua kerja tak menjadi. Semua kerja jadi masalah. Ini peringatan untuk kita semua. Kalau dapat jawatan dengan sebab kita minta, orang Kelantan kata dia jadi cending. Kita buat apa pun tak menjadi. Jadi saya jawab kepada orang tanya, dia kata kenapa Perdana Menteri ini jadi macam ni pada hari ini. Saya kata mungkin sebab apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW itu terbukti benar kepada orang yang minta-minta jawatan. Dia tak tahu nak buat apa sekarang. Sebab tu sekarang kalau tuan-tuan tengok, dia duk menari, dia duk menyanyi pada hari ini. Caca merbah habis. Perdana Menteri tak ada kerja lain. Habis majlis raya ni dia pergi belakang. Kita ingat ke dulu kita jadi timbalan menteri je. Kalau nak hadir semua majlis raya ni mati kita. Tapi semua dia pergi. Negeri-negeri yang nak pilihan raya ni semua dia buat majlis. 6 open house. Semua dia pergi. Tu tak campur kecil-kecil lagi. Hak dia pergi dengan Angelina Tan hak belakang macam-macam lah. Viral tu. Hak tu lagi tak kira. Hak dia pergi duk menyanyi, Adinda Ko Azizah tu tak kira lagi. Duk cakap macam tu. Sekejap umum gitu, sekejap umum gini. Ni yang terbaru pula elektrik ni, bil elektrik. Sikit lagi, yang dikira bil elektrik ni berdasarkan kepada jumlah penggunaan. Kita baru tahu zaman kerajaan ni, kita nak klasifikasikan B40, M40, T20 ni. T20 ni orang paling kaya lah. Macam tuan-tuan semua ni kaya. Sebab sini ada emas. Dulu-dulu lah ada emas sini. Sekarang ada lagi kot. Cuba tak percaya, cuba balik bawah rumah tu, korek bawah rumah. Kok ada emas. T20 orang paling kaya. M40 orang pertengahan. Gaji 8,000 ke atas. Pendapatan isi rumah 8,000 ke atas, M40.
B40, bawah pada berapa dah tak? 3,000 ke bawah, B40. Macam kita semua ni lah, hak ramai mari malam ni, B40. Sikit lagi, nak dikira B40, M40, T20 ni, dia tengok bil elektrik banyak mana guna. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi orang kaya, guna banyak bil elektrik, akhirnya dia cah mahal, sebab dia kata ni dah, bila guna banyak bil elektrik ni, T20 dah. Dia boleh umum, dia kata bergantung pada berapa biji aircon dalam rumah. Perdana Menteri bercakap berapa biji aircon, sebiji, 2 biji. Saya ingat zaman saya macam Datuk Awang sebut tadi, bila kita nak bercakap, semua kita kena teliti. Sebab cakap kita, cakapan menteri, percakapan timbalan menteri, cakap Perdana Menteri dijadikan dasar oleh pegawai. Dia bercakap macam tu, pegawai akan ikut, itulah dasar. Tambah pula Perdana Menteri. Nak kira lepas pada ni, berapa nak bil elektrik ni berdasarkan kepada penggunaan. Kalau guna banyak, lagi mahal. Lagi banyak, lagi mahal. Dah kalau orang tu, anak ramai, banyaklah lampu kena pasang dalam bilik. Banyaklah penggunaan dia. Pakai enjin air, pakai stereka, pakai apa. Sedangkan dia B40, tapi bil elektrik dia tinggi, maka dia kena bayar dengan kadar yang mahal. Sebab dia dah keluar daripada B40. Ini yang sedang berlaku pada hari ini. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena buat satu pertimbangan yang sewajarnya. Yang datang pada malam ini, saya tahu bukan saja orang PAH ni. Ni hok duduk belakang-belakang, hok malu nampak ni, hok tu UMNO tu. Ada duduk belakang-belakang. Malam ni tak apa, kalau UMNO dapat motor pun kita bagi juga. Cabut malam ni ke motor ni? Hak UMNO pun kita bagi. Kita kerajaan PAS, sebuah kerajaan yang adil, yang tidak mengkesampingkan berdasarkan pada pahaman politik, warna kulit dan juga agama. Kita bagi semua secara adil. Tapi kerajaan yang dikatakan madani pada hari ini, bukan sahaja tak bagi peruntukan kepada ahli-ahli parlimen membangkang. Saya dengan Datuk Awang dan juga ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional yang lain, sampai hari ini dah 6 bulan. 1 sen pun peruntukan tak diberikan. Nak kena bayar gaji driver, nak kena bayar gaji pegawai, nak kena bayar gaji pegawai media. Nak kena bayar tu, nak kena bayar, nak ambil duit mana? Nak suruh dia orang berhenti kerja, macam mana anak bini dia nak makan? Ini kerajaan yang menjual nama istilah madani. Sedangkan kalau kita cakap soal madani ini, maknanya kerajaan tu mengambil contoh kerajaan yang diasaskan oleh Nabi SAW di Madinah. Yang bagi keadilan kepada semua. Nabi bila sampai Madinah, Nabi kata afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sebarkan salam perdamaian. Bagi makan. Ini kalau tak bagi peruntukan kepada pusat khidmat, kepada ahli parlimen, bagi untuk ahli parlimen kerajaan saja. Di pusat khidmat tu ada pegawai, dia ada anak bini, anak kecil, nak beli susu, nak beli apa. Bab tu pun tak selesai dah. Ada rakyat miskin, nelayan, petani yang kita kena bagi bantuan, kita kena bantu. Kita kena bagi beras, kita kena bagi duit, mereka terdesak. Nak bayar orang sekolah, anak tak boleh. Anak nak beli pakaian sekolah tak boleh. Kita kena bantu, kita kena bagi. Kalau tak bagi, yang Nabi sebut bila Nabi mula-mula sampai ke Madinah, kerajaan madani Nabi ini, kerajaan Madinah yang diasaskan oleh Nabi, kena jamu makan bagi adil. Bukan takat makan saja, pakai semua sekali. Dia panggil nafkah, bagi secara adil. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Dan Nabi kata bangunlah, sebarkan salam perdamaian, jangan bergaduh. Kita tak pernah bergaduh. Selama ni orang yang nak bergaduh dengan kita. Jamu makan, bagi keadilan secara adil. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Bangun tengah-tengah malam, solat malam ketika orang lain sedang tidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan selamat.
Ini tema kerajaan Madinah yang diasaskan oleh Nabi SAW. Mula-mula sampai ke Madinah, Nabi sebut. Ini mula-mula dah jadi kerajaan, panggil hak baru ni bulan 3 baru ni, bising dalam parlimen, perarakan ke apa? Perarakan Women March. Tiap-tiap tahun puak-puak Women March ni buat perarakan di Kuala Lumpur. Dalam perarakan tu ada puak-puak yang sokong LGBT. Nak cam puak-puak LGBT ni mudah aja. Dia pakai kain warna pelangi. Itu simbol LGBT. Lepas tu apa? Hak terbaru ni pula, Datuk Awang sebut tadilah. Coldplay nak mari. Bukan setakat mari tu senyap-senyap sebab nak buat konsert. Takut orang Islam marah apa tak. Perdana Menteri sendiri dalam pejabat dia bagi ucapan selamat datang dengan sepenuh hatinya kepada konsert Coldplay bulan sebelah ni. Kita bantah. Hak ni ke hak Nabi kata kena bangun sembahyang malam masuk syurga dengan selamat. Kerajaan Madinah hak Nabi buat. Ini dia panggil konsert Coldplay. Kalau takat konsert biasa dah berat dah. Tapi lebih berat lagi bila mari nak promote LGBT. Saya sebut dalam dewan. Bila salah seorang ahli parlimen kita, speaker kata, adakah awak yakin Women March tu LGBT? Dia terpaksa kena tarik balik. Saya duk fikir dengan Datuk Awang, nak balur macam mana pula speaker ni. Akhir sekali saya masuk, saya kata, kita kena belajar daripada sejarah. Negara Pompei binasa dengan sebab LGBT. Kaum dia songsang. Kahwin tina sama tina, jantan sama jantan. Kaum Nabi Lut sama juga. Dan saya kata mereka ni tak boleh nak mendakwa ini human right. Human right, hak asasi manusia. Kerana perbuatan kahwin jantan sama jantan, betina dengan betina ni melepasi batasan kehaiwanan, bukan lagi manusia. Lembu tak kahwin sama betina, lembu tak kahwin sama jantan. Tiba-tiba kita kata manusia perlu diberikan hak untuk kahwin sama betina sama jantan. Ini melepasi batasan kehaiwanan. Sebelum tu, puak-puak ahli parlimen DAP bila kita sebut LGBT, dia marah, dia bangun, dia marah. Lepas tu senyap meniku sebab dia tahu dah orang duk perhati. Tengok live ni orang akan marah sebab nampak dia pro kepada itu. Dan saya sebut dalam dewan. Saya kata saya duka cita kita duk lawan LGBT ni dalam bertahun-tahun. Tapi tak pernah dengar pun salah satu ahli parlimen DAP yang sebut anti kepada LGBT. Bila tak anti maknanya nak kata apa? Tuan-tuan kata sendiri tak boleh terbaik main musim ni takutnya sama. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Kita kena kekalkan pentadbiran dan pemerintahan kerajaan ini. Kerana inilah tempat yang terbaik untuk orang Islam, untuk orang Melayu. Almarhum Tun Razak pernah sebut, jadi apa-apa kepada masa depan Parti UMNO, maka paslah sebagai alternatif untuk ahli-ahli UMNO. Jadi malam ni kita mengajak rakyat Terengganu, rakyat kawasan Parlimen Marang, tak usah kira parti, tak usah kira apa, kita bersama-sama dengan Perikatan Nasional, walaupun dia masih lagi ahli parti lain, kerana kita yakin inilah wadah yang boleh menyelamatkan kerajaan Islam, yang boleh menyelamatkan masa depan Melayu yang sudah semakin tergugat di bawah pentadbiran dan pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan. Kita kena belajar daripada sejarah juga. Negara kita ini, kita terpaksa berkongsi dengan orang asing kekayaan negara kita. Hanya 20% saja tinggal hak milik Bumi Putra. 80% lagi kuasa ekonomi dibolot boleh oleh bukan Bumi Putra. Jangan sampai kuasa politik kita pun tergadai. Kerana mereka merancang, banyak saya nak sebut. Antaranya pelantikan ahli Suruhanjaya SPR ni, dia dah susun siap-siap dah. Ahli lembaga pengarah judi jadi ahli lembaga pengarah SPR pilihan raya. Nak buat sempadan baru dan sebagainya. Itu kita sebut lain kali insya-Allah. Apa yang paling penting, kita dah hilang kuasa ekonomi. Jangan sampai
kuasa politik Melayu Islam yang ada di hujung tanduk pun akan hilang disebabkan kesilapan kita membuat keputusan. Maka yang terbaik keputusan yang perlu dibuat ialah untuk tuan-tuan semua kekal bersama dengan Perikatan Nasional. Insya-Allah kita sama-sama berada pada landasan yang benar, yang betul untuk menjadi penyelamat kepada masa depan Islam dan juga masa depan Melayu insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sekian saja daripada saya insya-Allah. Kita jumpa lagi selepas daripada ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.